Tiga teknik fokus dan tidak terganggu ketika berbicara. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Kita bertemu lagi dalam Badrul Sani International Komunikasi, Inspirasi, Transformasi. Dan hari ini topik kita sangat menarik. 3 teknik bagaimana untuk kita fokus dan tidak terganggu ketika kita berbicara. Ramai orang sebenarnya menghadapi masalah ini. Bila bercakap je, dia terganggu dengan persekitaran. Dia rasa macam tak selesa dan akhirnya kita pun tahu bila seseorang tu tak fokus, dia tak boleh nak perform, dan bila dia tak boleh nak perform, message tak dapat disampaikan, dan bila message tak dapat disampaikan, maka bicara tersebut dia akan menjadi bicara yang gagal. Jadi sebab tu topik pada malam ni sangat penting. Macam mana nak fokus? Macam mana supaya kita ni tidak terganggu, ataupun kalau berlaku gangguan, kita tahu macam mana untuk selamatkan diri. Ini sangat-sangat penting. Okey, baiklah. So tip yang pertama, bagaimana untuk kita fokus adalah, first, kita perlu tengok wajah audiens yang menenangkan. Alright, okay. Dalam keadaan kita tengah berada di depan orang ramai, apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah cari wajah audiens yang kita rasa macam selesa tengok dia. Dia jenis yang suka senyum, ataupun muka dia ni sama macam muka mak kita, dan kita ni jenis yang kalau dalam masalah, dalam kesusahan mesti cari mak. Contoh, so cari satu wajah yang menenangkan kita, menyebabkan kita rasa tenang dan senang. Boleh? Alright. Dan ini bermaksud kalau kita nampak ada orang menguap, ada orang tengah tengok handphone, ada orang tengah tiba-tiba mengantuk, tertidur, kaki sampai di atas dan sebagainya. Okay? Ini yang kita kena lakukan. Jangan kita biarkan mata kita, fokus kita terarah kepada mereka yang tidak fokus kepada kita. Sebab apa yang akan berlaku? Katakanlah ada 200 orang peserta, 200 orang audiens. Adalah katalah 2 orang, seorang mengantuk, seorang lagi nampak macam tak pedulikan kita langsung. Alright? Dan kita duk tengok dan kita rasa macam down, kita rasa macam alamak, aku ni tak best lah. Nampak sangat aku ni tak dapat menarik perhatian, aku ni seorang yang gagal. Hello, 2 orang yang tak fokus berbanding dengan 198 orang yang sedang memberikan tumpuan. Apa kata kita tumpahkan perhatian dan kasih sayang kita kepada mereka yang sedang fokus. Jangan kita terbawa-bawa dengan mereka yang tak berminat dengan kita. Faham tak? Sebab tu nampak je negatif, tukar pandangan kita, lihat kepada wajah-wajah yang positif. InsyaAllah dengan cara macam tu, dia akan menyebabkan kita akan terus fokus, terus bersemangat, dan kita takkan rasa terganggu. Sebab mereka-mereka yang terganggu ni, cepat je kita tukar. Kita cari tempat yang, ataupun wajah yang, sudut yang menyebabkan kita rasa tenang. Boleh? Alright. Baik. Tip yang kedua, apa yang kita nak buat adalah raikan gangguan. Macam mana tu? Contoh, tengah-tengah kita bercakap, time kita diam sekejap tu, pom, ada baby menangis. Apa kita nak buat? Kalau kita nak buat tak tahu, satu dewan tu dengar. Contoh, kalau kita buat macam tak tahu, nampak sangat dia ni memang tak mesti bukan seorang ayah ataupun ibu yang penyayang ni, kan? Tak ambil pot langsung pasal baby, pasal budak ni. Contoh, kalau kita buat je. Betul? Sebab ada waktu-waktu tertentu, buat tak tahu je. Tapi kalau jadi hal macam ni, apa yang betul kita buat? Raikan gangguan tu. Kita kata apa? Tuan-tuan nampak tak? Baby pun setuju dengan apa yang saya cakap. Itu baru baby. Ni bapak-bapak dan mak baby yang lagi banyak pengalaman, patutnya lagi nampak apa yang saya sampaikan. Nampak tak? Itu maksud dia raikan gangguan. Okay? Contohnya lagi adalah peserta yang buat hal. Bila kita cakap je, dia duduk balah dekat bawah, kan? Apa yang betul kita buat adalah kita raikan dia. Kita minta dia, okey, anda boleh tak tolong bangun? Apa kata daripada cakap yang tak jelas, apa kata cakap kuat-kuat terus, sama-sama kita dengar. Contoh,
Selalunya yang suka buat kacau ni lala bila dia jadi macam tu, dia jadi takut lah. Last kali dia akan senyap je. Cari the alpha male. Cari kepala kepada yang suka buat bising ni. Pegang kepala tu. Panggil datang naik atas pentas kejap. Jangan malukan dia. Tapi panggil dia, tunjuk kita fokus kat dia dan sebagainya. InsyaAllah. Once dia fokus, dia punya kuncu-kuncu dia akan turut sama, tunduk dan patuh kepada kita. Okay, alright. So itu adalah teknik yang kedua. Nak tahu teknik yang ketiga? Boleh. Tapi sebelum tu, mari kita tengok dulu iklan. Webinar Talk Like a CEO. Saksikan. Alhamdulillah banyak input-input yang saya dapat daripada kelas ni tentang persediaan sebelum kita live di FB. And then saya memang sangat terinspirasi. And then hari ni je bila saya belajar, saya dah buat 7 helai kertas yang saya salin nota dia. Kaitan dengan peralatan yang perlu ada sebelum memulakan siaran ataupun live. Webinar Talk Like a CEO. Bagi anda yang belum sertai, pastikan anda sertai batch yang akan datang ni. Dan pastikan anda ajak seramai mungkin rakan-rakan anda ataupun pasukan anda. Jika anda seorang usahawan, ajak tim anda. Jika anda seorang CEO, anda seorang pengurus, anda seorang bos, ajak tim anda, organisasi anda untuk sama-sama sertai, insyaAllah. Dia sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat berimpak tinggi, insyaAllah. Okey, baiklah. Dan yang seterusnya adalah yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, tip yang saya nak kongsikan dengan anda adalah ubah kedudukan anda. Untuk kita terus fokus dan tidak terganggu, kita ubah kedudukan kita. Contohlah sekarang ni, bila kita bercakap je budak-budak ataupun peserta dekat depan kita bising-bising, wak-wik dan sebagainya. Apa kata, waktu kita berada di atas pentas, kita turun ke bawah pentas. Nampak tak? So bila kita ubah kedudukan kita ni, kita menghantar mesej kepada penonton ataupun audiens ni untuk memberikan fokus yang baru, untuk refresh balik perhatian dan pemerhatian mereka kepada kita. Sama juga kalau kita berada di bawah dan kita rasa macam tak boleh nak fokus kita terganggu, ubah kedudukan, naik atas pentas. Contoh, ataupun kita tengah cakap dekat rostrum. Tahu rostrum? Yang kayu tu, kita tengah cakap kat situ, tiba-tiba kita rasa macam terganggu. Apa kita buat? Apa kata, pegang mic, lepas tu berjalan ke tengah pentas sambil tu bercakap. Ubah kedudukan anda. Sebab apabila kita ubah kedudukan, apa yang berlaku? Bukan sahaja orang akan refresh attention mereka kepada kita, malah kita seolah-olah membuka satu bab baru dalam pengembaraan kita untuk berkongsi mesej yang nak disampaikan. Dia menyebabkan kita re-energize diri kita, refresh diri kita, dan dia akan menyebabkan kita akan memulakan sesuatu dengan tenaga yang baru. InsyaAllah. Alright, okay. So itu sahaja tip yang saya nak kongsikan dengan anda. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan terus bersilaturahim, alright, di Facebook, di IG, di YouTube, alright, dan boleh hubungi saya untuk menjemput kami berprogram dengan organisasi anda, insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.